kelas dojo. Okay, ni screen yang cikgu share dengan kamu ni, ada monster-monster ni, sebenarnya nama dia kelas dojo. Okay, cikgu guna apps ni untuk track kamu punya participation dalam kelas, kamu punya attendance, kamu punya kerja kan. And then setiap minggu cikgu akan update lah. So ni latest update untuk minggu lepas. So kamu akan start markah ni untuk minggu ni macam ni. Last kita akan track hujung bulan ni lah macam cikgu kata. So hujung bulan ni maksudnya 30 hari bulan, next week hari Isnin, itu last kita akan track. Highest cikgu akan contact personally, highest marks apa yang dia dapat, dia akan dapat hadiah. Cikgu kata hari tu. So nanti kalau kita tengok kat sini boleh nampak lah antara yang highest sekarang antara Syazana dengan Suwarni kan. Felicia pun hampir-hampir je lah nak pergi kat markah Syazana dengan Suwarni ni, mana nak tahu kan. Hujung bulan nanti Felicia boleh lepas Syazana ke ataupun Suwarni boleh lepas Syazana ke ataupun Syazana yang jadi juara ke, tak tahulah. 61. Banyaklah hang 61. 16. Ayo. Okay, so ini selingan je lah. Nanti hujung minggu cikgu akan update lagi lah markah kamu. Selalunya cikgu update seminggu terus. Jadi ini start markah kamu untuk minggu ni. Okay, hari ni kita akan sambung dalam buku teks muka surat 180. Okay, 180. Tolong tengok buku teks muka surat 180. Jadi untuk hari ni kita akan sambung dengan standard pembelajaran yang sama macam minggu lepas sebenarnya. Okay, kamu akan menentukan nilai sin, cos, tangent untuk sudut dalam sukuan 2, 3, 4 berdasarkan sudut rujukan sepadan. Okay, tapi specialnya hari ni kita tak nak tengok sudut rujukan sepadan. Kita nak tengok, bukan kita tak nak tengok sudut rujukan sepadan, kita nak tengok lah sudut rujukan sepadan. Cumanya kita nak tengok sudut rujukan sepadan yang ada kaitan dengan sudut khas. Benda apa pula dah sudut khas ni? Okay, ini sebenarnya kalau dia sebut kotak memori ni benda yang kamu dah belajar dah. Bila kamu belajar benda ni? Waktu di tingkatan 3. Tapi tak mau tanyalah ingat ke tak? Tobat kamu tak ingat. Benda yang kamu belajar minggu lepas pun ingat-ingat lupa lagi kan? So tak mau tanyalah benda hak belajar waktu tingkatan 3 tu. Memang confirm kamu akan kata tak ingat. Kecuali lah kalau ada orang yang ingatan dia kuat boleh ingat balik, bagus alhamdulillah. So waktu tingkatan 3 agak dah sebab tak mau tanya. Pelik kan cikgu boleh ingat apa yang cikgu belajar waktu cikgu tingkatan 5. Cikgu tingkatan 5 tahu tahun bila? Tahun 2006. Kamu lahir tak lagi tahun tu? Tahun 2006 tu. Umur kamu apa? Setahun, 2 tahun kot time tu. 2 tahun macam tu. Cikgu boleh ingat je lagi. Kamu hak belajar tahun lepas pun tak boleh ingat. Kalau umur kamu 2 tahun maksudnya cikgu ambil SPM 15 tahun dah lah. Boleh je ingat lagi. Makan merapu. Bukan takat makan merapu. Makan garam banyak. Bukan memori kuat. Sentiasa buat memang kamu akan ingat. Kalau kamu buat jarang-jarang memang tak ingat. Itu je. Okay, tak apalah. Balik kepada kotak memori ni. So, apa kaitannya kotak memori ni dengan topik yang kita nak belajar hari ni? Kotak memori ni diterangkan kepada kamu tentang sudut-sudut khas. Okay, sudut-sudut khas ni sudut 30 darjah, sudut 60 darjah, dengan sudut 45 darjah. Okay, tengok untuk 30, 60 dulu. 30 dengan 60 ni, dia datang dari segi 3 sama sisi. Segi 3 sama sisi. Okay, kalau cikgu sebut saja segi 3 sama sisi, apa yang kamu nak check?
kamu cek dia punya sisi. Ada berapa sisi? 1, 2, 3. 3 sisi kan segitiga. Okay, segitiga sama sisi ni bermaksud sisi dia mesti sama panjang. Kalau kita tengok yang ni, panjangnya 2. Ini panjangnya pun 2. Kemudian ini, memang dia dah tak tulis 2. Tapi kalau kita tengok 1 tambah 1, jumlah dia sama dengan 2. Maksud dia sisi untuk tiga ni mesti sama panjang. Itu yang kita panggil segitiga sama sisi. Okay, bila segitiga sama sisi, sudut dia pun akan sama panjang, sama saiz. Sudut sama saiz. Okay, apa maksud sudut sama saiz ni? Kalau kamu belajar, kamu ingat baliklah kan, jumlah sudut dalam segitiga ada 3. Kalau kita jumlahkan tiga-tiga ni, jumlah dia mesti sama dengan 180 darjah. So kalau kata sama saiz, kita bahagi 180 darjah kepada 3 sebab ada 3 kan bilangan dia. 180 bahagi 3, kamu akan dapat sama dengan 60 darjah. Okay, 60 darjah. Apa maksud dia? Sudut ni 60. Yang ini pun sama 60 darjah. Ini berapa? Yes, dia dah tulis 60 darjah. Ini ciri-ciri untuk segitiga sama sisi. Panjang sisinya sama, saiz sudutnya pun sama. Okey. Jadi bila kita bahagikan segitiga ni kepada 2, kenapa nak bahagi kepada 2? Sebabnya kalau kata melibatkan sudut ni, selalunya kita nak cari segitiga bersudut tegak. Mesti ada sudut tegak macam ni 90 darjah. Sebab dia tak ada, so kita boleh bahagikan ni kepada 2. Kalau kamu bahagikan kepada 2, kamu akan nampak ini sudut tegak 90 darjah. Jadi fokus kepada satu bahagian saja. Bahagian ni saja kamu fokus. Kalau kamu perhatikan, ini nilainya 30 darjah. Sebabnya 60 bahagi 2 kita dapat 30. Ini nilai dia 60 darjah. Panjang tapak dia sama dengan 1. Yang ni tak berubah lah, 2. Kemudian ini dah jadi lain. Dia bukan sama dengan 2 dah. Dia dapat punca kuasa 2, 3. Macam mana dapat ni? Ini menggunakan teorem Pythagoras. Kalau cikgu nak terang sikit. Sebabnya hipotenus dah ada. So kalau nak cari yang sisi ini, kamu akan ambil punca kuasa 2, hipotenus 2 kuasa 2, tolak 1 kuasa 2. 2 kuasa 2 yang ni, 1 kuasa 2 yang ni. Okay, so 2 kuasa 2 sama dengan 4. 1 kuasa 2 sama dengan 1. So 4 tolak 1 dapat 3. Sebab itulah tinggi untuk segitiga ni, nilai dia punca kuasa 2, 3. Ini cara ini secara ringkas lah. Cikgu tak nak terang detail sangat benda ni sebab benda macam ni jarang masuk exam. Cumanya kamu kena tahu, sebab tu cikgu kena terangkan juga. Okey. Jadi 30, 60, kita dah ada tinggi dia, panjang tapak dia, dan kita ada yang ni, hipotenus kita panggil. Apa kena-mengena dengan sin cos tan? Sebenarnya bila kita ada segitiga yang ada nilai 30 darjah dengan 60 darjah, nilai sin cos tan ni, nilai dia tetap macam ni. Dia takkan berubah lah. Kamu boleh permudahkan nilai dia dalam bentuk 1/2, punca kuasa 2, 3/2. Punca kuasa 2, 3 ni, selain kamu panggil dia punca kuasa 2, 3, kamu boleh panggil dia sebagai set 3. Kalau cikgu sebut set 3 tu, kamu tahulah dia macam ni. Ada punca kuasa. Okey? Set 3, set 2, set 5. Sebab kalau cikgu nak sebut punca kuasa 2, 3 ni panjang sangat. So cikgu akan sebut set je lepas ni. Okey, set 3/2, 1 per set 3. So nilai-nilai ni, kamu takkan dapat dari kalkulator. Apa maksud cikgu takkan dapat dari kalkulator? Okay, contohlah kalau kita ambil sin untuk 30 dulu. Sin 30 darjah. Okay, bila kamu tekan kalkulator, sin 30 darjah sama dengan 0.5.
Kalau kamu tukarkan kepada bentuk pecahan, dapat 1/2. Tadi cikgu kata tak dapat nilai 1/2, sedangkan dalam jadual tu ada 1/2. Sepatutnya dapatlah. Tapi kalau kamu cuba pula cos untuk 30 darjah, kita tekan pula kalkulator cos 30 darjah. Cos 30. Kamu akan dapat, ni kalkulator cikgu canggih, dia ada lah. Tapi kalkulator kamu tak canggih sangat, dia akan keluar macam ni. 0.8660254038. Okay, kalkulator kamu kalau kamu tekan cos 30, dapat macam ni. Betul tak? Boleh tak kamu tekan shift alpha, dapat bentuk macam ni? Punca kuasa 3/2 ni. Kamu tak akan dapat dari kalkulator kamu macam ni. Kecuali lah kamu pakai kalkulator iPhone ke, kalkulator kalkulator saintifik yang kamu beli dekat kedai tu memang tak akan keluar lah punca kuasa 3/2 ni. Kecuali lah kamu beli yang mahal. Kalau kamu beli setakat harga bawah 100 tu memang tak lah. Kalau kamu beli yang harga 300 tu maybe boleh lah kot. Okay, kalau kita tekan tan 30 pun sama. Sepatutnya kamu tak akan dapat lah dalam bentuk cert ni. Kamu akan dapat dalam bentuk perpuluhan. Okay. Yang ni pun kamu akan dapat dalam bentuk perpuluhan juga. Okay. Jadi nilai ni walaupun boleh dapat guna kalkulator, tapi kenapa kamu kena tahu menggunakan jadual tu macam mana? Sebabnya kadang-kadang dalam exam, dia tak nak jawapan kamu cari guna kalkulator. Dia nak jawapan yang kamu cari tanpa menggunakan kalkulator. So bila kata kamu guna kalkulator, dia akan bagi jawapan dalam bentuk perpuluhan, kamu pun tulis jawapan dalam bentuk perpuluhan. So dari situ kantoi lah, kantoi apa kamu guna kalkulator. Okay. Dia saja je bagi soalan, tak mau bagi kamu guna kalkulator. Kalau tanpa menggunakan kalkulator, apa bantuan kamu? Ini jadual nilai ni. So jadual ni kena hafal ke? Tak, cikgu tak pernah hafal pun sebenarnya. Selalunya dalam exam, sama ada dia akan bagi nilai ni, ataupun jarang lah dia nak tanya soalan berkaitan sudut-sudut khas ni. Nanti cikgu akan try carilah juga contoh ada tak soalan yang berkaitan sudut-sudut khas ni. Tapi cikgu, kalau kamu nak hafal, yes, teruskan. Tak nak hafal, tak apa ke? Tak apa, tak ada masalah. Azan lah, kita berhenti 2 minit. Sekejap lepas azan kita sambung balik.
Okey. Okay, kita boleh sambung balik. So, perlukah hafal macam cikgu kata tadi? Tak perlu, tak wajib pun. Nak hafal boleh ke? Kalau kamu suka, kamu nak hafal, hafal je lah. Tapi tak perlu pun yang ni sebenarnya. Dia akan bagi bantuan lah kepada kamu. Jarang sangat lah dia nak tanya soalan berkaitan sudut-sudut khas ni. Tapi kecuali mana lah tahu tiba-tiba silibus kamu saja dia nak kena ke kamu, tanya soalan macam berkaitan ni. Kalau dia tanya sekali pula dalam exam kan, soalan ni dia tak akan bagi markah yang banyak selalunya. Dia akan bagi sama ada 1, 2 atau 3 markah saja. So, terpulang kamu lah kamu nak hafal ke apa. Tapi cikgu tak pernah hafal je lah sejujur-jujurnya. Tapi cikgu tak boleh kata juga kamu tak payah hafal kan. Tapi kalau cikgu suruh hafal pun kamu tak hafal juga. Tu je sebenarnya. So, last kali dia balik kepada kamu. Kamu nak hafal ke tak? Ikut kamu lah. Makan sayur banyak, baru cikgu perasan. Apa kena-mengena makan sayur banyak dengan boleh hafal? Ayuh. Okay. So, macam mana nak guna jadual nilai ni? Okay, untuk cara macam mana nak guna jadual nilai ni, kita tak nak bincang contoh 5. Kita terus tengok latih kendiri 6.1C. Okay, latih kendiri 6.1C, muka surat 180. So, kita buat latihan sama-sama lah. Sekejap, bagi cukup transfer. Jadi berkaitan dengan sudut khas ni, apa yang kamu kena tahu cara nak guna sahaja. Itu yang paling penting. Kalau kamu tahu cara nak guna, kamu boleh jawab soalan dia. Okay, apa maksud cikgu cara nak guna tu? So kita tengok latih kendiri 6.1C, tarikh hari ni berapa? 24 hari bulan. 5 KM3. Okay. Jadi soalan 1, dia minta tentukan nilai sinus, kosinus dan tangent bagi setiap sudut berikut tanpa menggunakan kalkulator saintifik. Okay. Sebenarnya, boleh je kamu guna kalkulator saintifik. Sebab dia nak cari nilai je kan. Sin 120 dapat jawapan. Cos 120 dapat jawapan. Tan 120 pun dapat jawapan. Boleh. Tapi sebabnya dia kata tanpa menggunakan kalkulator, kalau kamu bagi jawapan dalam perpuluhan macam ni, nampak sangatlah yang kamu sebenarnya guna kalkulator. Kalau kata soalan tu 1 markah, hilanglah markah kamu. Sebabnya kamu dah tunjuk kepada pemeriksa tu yang sebenarnya saya guna kalkulator walaupun soalan tu kata tanpa menggunakan kalkulator. Dia bukan boleh record, bukannya ada kamera dekat soalan tu. Nak tengok kamu guna kalkulator betul ke tak kan. Tapi sebenarnya walaupun kamu guna kalkulator, dia ada trik dia lah macam mana kamu nak buat tanpa bagi nampak yang kamu sebenarnya guna kalkulator. Okay. So apa trik dia? Selalunya dia akan bagi jadual ni. Kalau ada soalan berkaitan dengan sudut khas ni lah. So kamu akan guna jadual ni. Jangan guna kalkulator langsung hari ni. Okay, soalan 1. A. Kita nak nilai sin 120. Kemudian kita nak cos 120. Dan kita nak tan 120. Okay, tapi masalahnya dalam jadual ni dia tak bagi pun sin, cos dan tan untuk 120. Hanya ada sudut 30, 60, 45. Jadi kalau dia tak bagi sudut 120, first step kamu akan cari nilai sudut rujukan sepadan alfa. Okay, macam mana nak cari alfa ni? Kita tahu alfa ni dia akan bergantung kepada sukuan.
Okay, bergantung kepada sukuan. 120 sekarang dalam sukuan mana? Sepatutnya sekarang dah pandai dah ni cari nilai alfa. 120 dalam sukuan mana? Cari sukuan. Okey. 120 sama dengan sukuan 2. Okey, jadi sukuan 2, kamu kena tengok baliklah nota kamu yang lama-lama. Sukuan 2 nak cari nilai alfa. Rumus dia sama dengan 180 tolak theta. Kalau kamu ingat baliklah kan rumus-rumus tu, sukuan 2 180 tolak theta. Jadi kamu boleh terus cari siap-siap alfa. 180 tolak 120 darjah sama dengan berapa nilai dia? Serat. 10. 180 minus 120. 10. 60, yes, correct. 60 degree. So dah dapat 60 darjah. Apa maksud dia? Ini sudut rujukan sepadan untuk sin 120, cos 120, tan 120. Okay, jadi kita tahu kat sini sin 120 mesti sama dengan apa? Tapi yang ni kamu kena ingat balik. Semua sayang tanah air kita tu. Kena ingat juga yang tu. So, aku tulis kat sini je lah. Semua sayang tanah air kita. Okay, kenapa kena ingat balik semua sayang tanah air kita? Sebab kita nak tanda positif, negatif tu. 120 sama dengan dalam sukuan kedua sin nilai dia positif. Jadi positif sin 60 darjah. Sampai sini kamu akan tengoklah. Time ni inilah kegunaan jadual tu. Jadi sin 60 darjah sama dengan sek 3/2. Sama dengan sek 3/2. Macam ni je sebenarnya. So dia lagi simple lah. Tapi yang kamu kena tahu macam mana nak guna jadual tu. Benda-benda lain sebenarnya kita dah belajar dah. Okay. Sin dah settle. Macam mana nak buat? Cari saja sin 60 dalam jadual ni. Okay. Kemudian buat pula cos. Kalau cos, kamu kena check lah dalam semua sayang tanah air kita. Cos dalam sukuan kedua, tak ada huruf K kan dalam sukuan kedua, bermaksud cos nilai dia negatif. Negatif apa? Cos 60 darjah. Jadi dari sini, tak payah dah tekan kalkulator. Tengok je dalam jadual. Cos 60 darjah, ni, this one. Value dia 1/2, 1/2. Negatif 1/2. Siap. Tentu je. Simple kan? Cumanya basic kamu kena kuat lah. Kamu kena ingat balik tentang semua sayang tanah air kita tu. Kemudian kamu kena ingat balik tentang rumus untuk alfa dan kamu kena pandailah macam mana nak dapatkan nilai yang kamu cari daripada jadual ni. Okay, jadual pink ni. Kita sambung dengan satu lagi, tan. So, tan 120. Okay, sekarang. Tan 120 positif atau negatif? Rujuk pada ni, semua sayang tanah air kita. Tan 120 positif atau negatif? Negatif. Negatif. Betul. Tadi siapa? Siapa tadi? Negatif tu tadi? Syazana ke? Felicia? Oh, okay. Felicia angkat tangan ke Felicia yang jawab tadi? Me, I answer. Oh, you. Okay. So, negatif. Tan berapa? Tan 60. Samalah macam tadi. Tan 60. Ini value dia.
So negatif setiga. Sini sahaja. So siaplah latihan. Habis dah belajar hari ni? Belum lagi. Kalau habis setakat ni, suruh kamu buat. Peninglah kamu. Kita try lagi 2-3 soalan. Kemudian nanti kamu jawablah latihan sendiri. Cikgu bagi dalam ekstra lagi 3 soalan. Sekejap, cikgu check jawapan betul tak? Okey, betul. So ini cara nak buat. Dia lagi pendek je jalan kerja. Yang ni panjang-panjang awal ni sebab cikgu nak terang kat kamu dululah. Tapi sebenarnya jalan kerja dia yang ni sahaja. Asalkan kamu tahu berapa nilai alfa dia, terus rujuk kepada jadual ping ni. Okey? Ada soalan tak? Ada siapa-siapa nak tanya tak sebelum kita try soalan B? Okey, no. Kalau tak ada soalan, kita try B pula. B kita ada 135. So maksudnya kita nak cari yang pertama alfa untuk 135 darjah. Kamu cari siap-siap, senang kerja kamu nanti untuk sin cos tan tu. So cari siap-siap alfa untuk 135 darjah. Sekarang cikgu bagi masa 2 minit kat kamu. First identify dulu sukuan apa 135. Kemudian tengok balik rumus macam mana nak kira alfa dalam sukuan tersebut. So 2 minit, tolong cari. Kemudian kita bincang betul ke tak? Okey, sukuan 2, correct. So, sukuan 2 macam mana nak cari alfa dia? Tengok balik rumus. Ataupun sebenarnya sama je macam tadi. Apa rumus dia? 180 minus theta. Okey, kamu try sendiri ya. Cari dulu alfa dia. Okey, Felicia dah bagi jawapan. 180 minus 135 equal to 45. Okey. Orang lain dapat tak jawapan yang sama? 45 darjah. So 180 minus 135 equal to 45 degree. So bila dah dapat 45 darjah ni, bermaksud kalau kamu cari sin 135, akan guna nilai sin 45. Tapi hati-hati. Kenapa? Hati-hati apa? Hati-hati dengan tanda. Okey, positif negatif tu. Tadi kan ni sukuan 2. So sukuan 2 kita tahulah sukuan 2 semua sayang. Sayang maksudnya sin saja positif. So yang ni tak payahlah tambah tanda positif ke negatif kan. Nak tak boleh, tak masalah. Tak berdosa juga kalau letak tambah kat depan. So kamu nak cari sin 45. Tekan kalkulator ke? Tak boleh. Sebab dia kata tak boleh guna kalkulator kan. So time ni lah guna jadual kamu. Sin 45. 1/2. So terus je lah tulis jawapan. Sama dengan 1/2. Okay So cos 135 sama dengan negatif cos 135. Then tan. Tan pun sama. Sebab tan dalam sukuan 2 negatif kan, ada tanda negatif. Negatif apa? Tan 45 darjah. Okey, jadi sampai sini rujuk dalam jadual sahaja. Negatif cos sama dengan 1/2. Negatif 1/2. Oh ni silap tulis, ni 45 sepatutnya. 45. And then yang ni negatif tan 45 sama dengan 1.
So tulislah negatif 1. Yang penting kamu kena cari dulu sudut alfa dia. Nak dapatkan jawapan sebab kita tak boleh tekan kalkulator kan. So jawapan ni kamu akan dapat daripada jadual ni. Dalam buku teks kamu ada jadual ni. Okay. Jadi kalau macam ni, nampaklah kamu tak guna kalkulator. Tapi contohlah kamu kata, tak nak guna kau lah kalkulator. Suka hatilah beli kalkulator mahal-mahal tak diguna. Okay, contohlah kamu nak guna juga kalkulator. Kamu pun pergi tekan sin 45. Sin 45. So kamu pun tulis 0.7071066 ni kan. Kamu bundarkan jadi 4 tempat perpuluhan 0.7071. Ini tak cerdik lah nama dia. Kenapa? Susah memang kamu guna kalkulator. So hilang markah. Tak mau hilang markah, jawab dalam bentuk pecahan. Okay, macam mana nak dapat pecahan? Dalam exam tak boleh guna kalkulator macam ni. Dia akan bagi jadual lah. So jangan risau lah, dalam exam akan ada jadual ni. Jaranglah dia suruh kamu hafal. Sebab ramai orang tak boleh hafal benda ni.Juk faham kau lah. Okay. Pasal exam tu tak pick up lagi lah. Yang penting sekarang apa yang kamu kena tahu untuk hari ni, kamu kena tahu macam mana nak dapatkan nilai sin, cos dan tan untuk semua sudut ni tanpa menggunakan kalkulator. So bila tanpa menggunakan kalkulator bermaksud kamu kena cari sudut alfa dulu bergantung pada sukuan mana dia duduk. Dan then dah dapat sudut alfa tu, selalunya sudut alfa yang kamu akan dapat tu either 30, 60 atau 45 lah. Tiba-tiba lah contoh kamu cari alfa tu, kamu dapat 100. Sah-sah maksudnya kamu salah cari alfa. Okay, ataupun tiba-tiba kamu cari alfa dapat 80. Mana ada 80 kan dalam jadual ni? Maksudnya salah lah nilai alfa tu. Jadi alfa kena hati-hati ya macam mana nak cari alfa tu. So ada soalan tak? Easy right? Okay. Memang senang. Memang senang sangat. So kalau senang kan? Kalau senang, so kita dah bincang A dan B. Cikgu nak kamu jawab C, D, E, F. Buat semualah sebab sikit je. Jalan kerja dia pun sikit je kan. A, B ni tak payah salin balik lah. Yes, homework. A, B ni tak payah salin balik lah sebab yang ni kita dah bincang dah. So, C, D, E, F itu je homework kamu untuk hari ni. Okay, macam biasalah siap homework, boleh send dekat cikgu, cikgu tunjuk. Send dekat cikgu untuk cikgu semak. So, selalunya nanti hari Jumaat kita akan straight away write C and F, C to F, yes. Tak payah dah jawab A and B. So hari Jumaat nanti kita update siapa yang hantar kerja rumah minggu ni ya. Kerja rumah selalunya cikgu tak minta segera lah. Kamu siap kamu hantar lah. As long dalam minggu tu kamu dapat lah markah dalam minggu ni. Okay ya? Ada soalan tak? Tak ada ah. So kalau tak ada soalan, cikgu rasa kita boleh stop dekat sini lah. Extra 15 minutes ni untuk kamu siapkan kerja rumah kamu. Kalau dah siap, bolehlah kamu hantar dengan cikgu. Buat dalam buku apa? Buku 2. Sambung je sebab bab 6 kan, tengok nombor bab tu. Kalau bab tu nombor genap, buku genap. Kalau bab tu nombor ganjil, buku ganjil. So boleh ke habis awal ke kamu nak lagi? Cukup lah. Sampai soalan F sahaja. C, D, E, F. Okay, terus bye. Okay, so itu sajalah untuk hari ni. Terima kasih kepada yang join. Take care. Jumpa lagi. Do your homework. Okay. Goodbye. Boleh bersurai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.